Puan Liana serta para fashion tu mungkin it can be bervariasi, kepelbagaian tu mungkin ada, jadi mengikut trend dan sebagainya, tapi guideline kita sebagai seorang muslimah perlu kita tahu di mana kita pun tahu bahagian muka, bahagian tangan, itu sahaja yang boleh diperlihatkan. Jadi daripada situ saya tengok perkembangan sekarang tak salah. Sekurang-kurangnya dia nak bertudung, walaupun dia malu macam mana, naturally kita boleh membezakan perempuan yang bukan Islam kepada perempuan yang Islam, kan? Actually cantik juga kalau you buat design macam ni, yang lebih sopan, yang tertutup, lebih manis. So bagi aku itu adalah sedikit dakwah kecil kot. Berhijrah dalam dunia fashion bukan satu yang mudah. Setiap orang ada cabaran yang perlu diredah. Kerana dalam Islam, ketika berpakaian bukan dinilai dari sudut kehebatan yang ada pada busana, sebaliknya diukur menerusi ekspresi kesederhanaan patuh syariat. Definisi inilah yang dizahirkan oleh Datuk Tuan Hasnah Tuan Yusof sewaktu ketengahkan idea menongkah arus pada tahun 1992. Cetus idea ni waktu saya berada di Madinah, di Mekah, peristiwa Mu'asim yang mati beribu-ribu tu, dan saya minta kepada Allah, duduk kat situ, saya fikir kita minta haji yang mabrur, dan saya minta juga kita masih untuk melangkah lagi, jadi memohon kepada rezeki yang halal, perniagaan yang tidak rugi dunia akhirat. Tatkala doa dijawab, beliau sudah pun bersedia untuk berjuang. Biarpun perspektif minda Datuk Tuan Hasnah atau lebih mesra dipanggil Tok Nah Munawarah jauh berbeza dengan pemain industri fashion sedia ada, namun Tok Nah tidak mudah mengalah. Nawaitu beliau bersama Seri Munawarah hanya untuk mengisi keperluan busana muslimah yang agak sukar diperolehi ketika itu. Sebenarnya perniagaan saya ni bermula dari rumah. Saya buat bermula dari rumah sebab saya tak percaya. Saya sendiri tak ada confident baju macam ini boleh dijual, boleh jadi satu perniagaan. Saya rasa masa kita mula dulu 1990-an, memang kami melawan arus. Orang tidak identify industri Islamic fashion ataupun fashion muslimah ni sebagai satu industri mainstream. Ianya satu yang isolated, yang untuk pergi ibadah saja. Tapi kami misi pakaian setiap hari ni. Tudung senang pakai, baju selesa. Itu yang kita ketengahkan bila kita pergi overseas. Saya pergi Australia, saya pergi New Zealand, Australia, pergi UK, pergi Brunei, Singapura. Kita promote pakaian harian untuk orang, tetapi jika anda mencari pakaian Islamik, itu mission kita orang masa tu. Kita pakai benda yang praktikal, tapi merakumi pakaian pilihan alternatif selain daripada pakaian macam ini, baju biasa, baju kurung, seluar. Payah untuk mendapat pakaian muslimah yang betul-betul boleh pakai ke tengah ke tepi. Duduk rumah pun boleh, pergi pasar pun boleh, mana kita jenis-jenis macam tu. Lepas tu kita pakai tu, kita rasa selesa kan. Walaupun you pergi umrah ke, you pergi hajj ke, you pergi kerja ke, you pergi parti, sebagai seorang wanita, kita nak nampak cantik, kita nak nampak anggun. And the thing I like is dia lycra ni dia quality tau. Bila kita pakai, dia terletak, dia tutup aurat, dia very muslimah. Dan saya pergi board meeting pun nampak cantik. Saya nak pergi kenduri pun saya boleh dress it up. Saya nak pergi party pun boleh. Kalau saya nak pergi ceramah agama pun boleh. Jadi dia satu baju boleh pakai banyak tempat. It's how you dress it up. Bagi Tok Nah, inilah tanggungjawab fardu kifayah yang dapat disempurnakan dalam usaha mendidik jiwa yang ingin berhijrah seperti dituntut oleh agama. Saya tidak ambil apa yang saya buat ini satu bisnes yang akan menguntungkan saya. Tidak, kalau untung pun untuk dunia dan akhirat. Jadi daripada situ saya tidak pandang kiri kanan. Saya mesti tumpu pada apa yang saya buat ini. Betul-betul ke
patuh syariat ke, diterima ke, sebab setiap pegang kita kepada pakaian associate dengan agama bukan main-main. Jadi macam mana daripada cogan itu nak saya analysekan dan menjadikan baju bila dipakai tak nampak bentuk badan, walau kain tu dari jenis kain lycra ke, dari jenis apa, saya akan mencari jalan untuk patuh syariat. Jadi bila keadaan sekarang, saya tak panik. You tengok globally ya, di jenama Zara, Marks and Spencer, semua keluar jenis jubah, jenis apa. Itu bukan kerana diorang dari segi soal nak keluar pakaian Islam. Dari segi orang Arab sudah keluar ke London. Orang Arab ni nak pakai baju ni, dah biasa budaya dia akan beli kat Marks and Spencer. Orang sekarang ni sudah terima ni Zara akan keluar baju jubah, baju besar-besar. Jadi daripada segi situ, it's not perjuangan pakaian, itu adalah perjuangan perniagaan. Mesej yang jelas ini membawa nama Datuk Tuan Hasnah disenaraikan sebagai trendsetter atau pemula fashion tudung sarung. Tudung yang jenis easy wear tu mudah menjadi viral dan merebak seni. Alhamdulillah, saya pun happy. Bukan kalau dari segi soal bisnes, memang kita boleh sue, kan boleh. Tapi kalau dari segi soal perjuangan, memertabatkan lagi pakaian tudung di kalangan saya sendiri pun tak sanggup. Ya, sambutan begitu hebat dan di mana menjadi tiruan. Jadi itulah hasil yang paling jelas dan nampak daripada keluaran saya sendiri, potongan saya sendiri, fikiran saya sendiri. Bila tuanku Sultanah pakai tudung saya dah 20 tahun hingga ke hari ini, saya masih menjahit untuk tuanku, menjunjung kasih tuanku. Saya rasa itu adalah satu pencapaian. Yang lain tu di mana sekarang pakaian muslimah ataupun pakaian ibadah sudah menjadi macam cendawan tumbuh. Hasil kerja keras Datuk Tuan Hasnah selama 31 tahun, akhirnya Malaysia diiktiraf sebagai hub industri fashion muslimah. Pelbagai anugerah diterima oleh Datuk Tuan Hasnah Tuan Yusof bersama jenama Seri Munawarah sebagai tanda dunia mengiktiraf perjuangan beliau yang mencecah 3 dekad. Alhamdulillah, yang penting bukan anugerah itu. Yang penting apa yang saya buat bermanfaatkan kepada orang ramai. Walaupun saya bertongkat, walaupun saya berkursi roda, sebab perjuangan tetap perjuangan. Itu saya berserahlah. Bak kata Tok Nah Munawarah, perjuangan untuk meletakkan fashion muslimah pada satu aras yang tinggi tidak datang dalam sekelip mata. Itu juga dirasai oleh pereka fashion terkenal Haji Rico Rinaldi saat kalbunya dijentik hidayah di Kota Barakah, Tanah Suci Mekah. Rico banyak berdoa untuk Allah berikan jawapan sama ada rezeki Rico ini berkat atau tak. Itu je. Itu yang paling besar lah. Kalau macam kita nak minta sihat atau kaya dan sebagainya, itu banyaklah. Tapi yang Rico nak tanya, adakah rezeki aku selama 15 tahun aku buat ni adalah yang berkat? Minta pada Allah, pemudahkanlah urusan. Kalau saya berhijrah ke sini, pemudahkanlah urusan saya. Dan alhamdulillah lah, lepas dia berhijrah tu saya nampak banyak perubahan pada Rico Rinaldi sekarang. Rico Rinaldi Tono, namanya cukup besar sebagai pemain industri fashion, bukan sahaja di Malaysia tetapi melepasi sempadan negara. Yang mendorong Rico untuk menjadi pereka fashion adalah minat Rico. Minat daripada kecil lagi. Asalnya sebenarnya Mak Rico ada sewing machine, mesin jahit yang dia beli untuk mengisi masa lapang dia, hobi dia. Sebenarnya Mak Rico awalnya dia
dia tak sukalah anak dia jadi bereka fashion. Dan sebab dia tahu, sebab dia dulu adalah penjahit manik untuk cadar pengantin. So dia kata macam, no, kalau kau buat fashion designer ni, benda ni rumit. Awal-awalnya tu macam mak tak izinkan lah, tapi disebabkan minat yang sangat kuat kan. Dan mak kata kalau betul kau minat, kalau betul nak teruskan dalam kerjaya fashion ni, mak redha, tapi kau kena buat sehabis baiklah. Pada dulunya saya tak confident kenapa dia pilih jurusan ini. Daripada kalau lelaki, yalah biasa kita kerja dekat office. Tapi waktu tu saya tak percaya tu, saya macam kata, Riko, betul ke kau nak buat bidang fashion ni? Saya tak, waktu tu saya bukan dalam bidang tu. Tapi dia teruskan niat dia tu. Dia kata dia boleh buat dan dia ada something tu orang kata nak memberi pada orang ramai kan. Inilah yang dikatakan tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia. Tiada siapa yang tahu. Bakat anak kelahiran Kajang ini mula menjadi sebutan setelah Riko melakar profil kejayaan dalam pertandingan Seri Endon pada tahun 2009. Banyak kolaborasi yang Riko pernah buat dan bekerjasama, dan tak sangka juga kolaborasi yang Riko buat tu adalah kolaborasi yang dengan jenama-jenama yang besar. Antaranya Riko pernah berkolaborasi dengan Starbucks. Sebenarnya Riko tak sangka jugalah satu jenama yang kecil macam Riko ni, jenama yang asalnya di Kajang saja, brand-brand besar macam Starbucks ni pandang Riko. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan. Saat nama dijulang, Riko dijemput menjadi tetamu Baitullah. Dalam mengisi perjalanan mabrur untuk pulang sebagai soleh dan mosleh, Riko merasakan sudah tiba masa dia meletakkan satu garisan pemisah dalam rekaan fashion. Walaupun Riko kata saya tak nak bersubahat dekat akhirat, jangan claim dan sebagainya, tetapi sebenarnya sedikit sebanyak tidak boleh dielakkan perkataan Riko ada menjayakan subhanallah rekaan seperti itu untuk dipakai dan digayakan. Subhanallah. Jadi bila Riko bertanya, habis tu Ustazah, itulah sumber rezeki saya. Saya kata betul, itu sumber rezeki. Tapi siapa yang beri rezeki? Allah. Dan rezeki selain daripada banyak, yang lebih utama adalah berkat. Dan berkat manusia tak boleh bagi. Berkat hanya Allah bagi. Dan Riko terus macam decided untuk Riko call manager Riko untuk tak bagi tahu klien-klien Riko yang nak buat baju seksi, yang Riko tak ambil baju seksi lagi. Boleh ke ni kan? Boleh ke bos nak survive ni kan? Tapi orang kata rezeki ni Allah bagi. Tapi kita kena reda lah masa tu kan. So hantar teks semua on hari yang sama. Kita orang create template semua. Masa tu dah ada booking yang kita terima. So bila ada inquiry bertanya, kita start cakap kita tak ambil booking yang mendedahkan aurat. Ada sedikit demi sedikit orang kata booking tu orang kata cancel. Bukan sedikit, banyak. Rasanya puluhan ribu jugalah. Dan Riko macam, tak apa, mungkin Allah akan ganti dengan lebih baik lagi. Saya nak kelihatan anggun, cantik, ceria di pagi raya. Mungkin ada cadangan macam mana. Warna ni tak warna? Saya nak warna merah. Warna merah. Ataupun Cik Riko ada cadangan warna lain? Kesajian sekarang kita buat kurung labu. Kurung labu. Kurung labu sekarang pun orang lebih suka yang sopan lagi kan. So kurung labu, kurang macam ni lah yang I akan buat. So dia punya design tu nampak lebih sopan, dan nampak cantik, dan especially dekat bahagian bawah ni kita buat labu sikit. Sebagai pejuang fashion muslimah, Datuk Tuan Hasnah menyifatkan
Hijrah yang dibawa oleh mereka fashion tempatan sejak akhir ini adalah satu perkembangan yang positif. Yang pasti, rezeki itu adalah milik Allah. Semakin kita ikhlas, semakin diperluaskan nikmatnya dan akan dilepaskan satu persatu apabila tiba masanya. Sebab tu kita pertahankan juga setiap yang kita pegang. Yang Allah suka, rezeki akan datang dengan sendirinya. Dengan niat yang betul tu, saya nampak tiba-tiba dia dah makin ceria apa yang berlaku ni. Sebab dia dapat jual dengan banyak, bukan sahaja fashion dia, bag dia, apa yang dia ada tu, dia dapat jualan yang lebih banyak lah. Maksudnya, niat tu berubah dan automatik dia punya hasil pun berubah. Inilah janji Allah. Rezeki setiap insan dijaga oleh Yang Maha Esa dan tiadalah sesuatu pun dari yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Hakikatnya, Islam tidak pernah melarang umatnya mengikut trend berfashion selagi mana tidak melanggar syarak dan sebagai penggiat fashion pula, mereka perlu faham sensitiviti agama dalam menzahirkan penampilan aura muslimah yang betul. Bila saya pandang dalam tempoh 30 tahun, buat pertama tu banyak orang pakai muslimah ni, orang daripada jemaah, orang nak pergi ibadah ya. Tapi sekarang ni bila dah beralih kepada era baru, orang-orang muda dah mula menerima. Jadi daripada situ tu dia jadi berubah trend dia. Dan bila berubah trend tu, maka budaya baru ni pun menjadi satu perkembangan baru. Sebagai seorang pelaku fashion, kita ni berjumpa dengan pelbagai kerenah dan juga kehendak pelanggan. Ada yang nak begini, ada yang nak begitu. Tapi sebenarnya cara kita seorang pelaku fashion itu sendiri dalam kita menampilkan idea-idea kita, terutama sekarang ini di media sosial, apa yang kita tampilkan. Sekiranya kita banyak tampilkan tentang idea-idea ataupun cadangan-cadangan, reka-rekaan yang lebih kepada direction ataupun arah tuju pemakaian muslimah, saya rasa pelanggan yang datang daripada golongan mana. Betul tak? Macam mana pun seorang pelaku fashion yang especially yang muslim atau muslimah ni, mereka sebenarnya ada orang kata di dalam diri mereka tu untuk memberikan kebaikan pada mana-mana desain ciptaan mereka yang lebih ke arah untuk menutup yang sepatutnya. Klien yang nak muslimah, di mana dia macam nak menutup sesetengah tempat, jadi saya akan cover sikitlah sesetengah tempat depan kat mana-mana lah yang menampakkan muslimah tu. Tapi walaupun muslimah tetapi nampak cantik dan moden. Orang perempuan ni tidak boleh berubah, tidak boleh berpisah. Kita kata fashion. Sebab itu, Raja Denim Malaysia, Adnan Hassan, yang juga pengasas Adnan Hassan Fashion Academic, sentiasa meletakkan ilmu sebagai asas penting dalam rekaan fashion. Bagi Adnan, fashion adalah cerminan identiti dan personaliti seseorang dan tugas seorang pelaku fashion menyediakan pakaian yang memertabatkan lagi wanita Muslim. Trend sekarang dah cantik untuk pakai muslimah, di mana oversize jaket, pemakaian baju yang lebih besar adalah benda yang sangat cocok ataupun yang sepadan dengan apa yang pakai muslimah, pemakaian muslimah perlu ada sekarang ini. Ilmu tentang ni bukan sekadar mencari baju nak pakai tu sekadar I rasa saya nak pakailah, saya sukalah design ni, tapi kita mencari ilmu sesuai ke atau tidak, boleh atau tidak, adakah diterima atau tidak. Dan kalau dikatakan orang mempersoalkan kesyariatan baju tu, apakah keyakinan kita bahawa kita dalam menuju ke arah yang dituntutlah? Kalau rekaan itu baju muslimah memang kita kena ambil serius.
kena belajar dari segi hukum yang betul-betul. Kita tak boleh main sekadar buat. Because kita nak menggalakkan orang berpakaian apa yang dituntut ni, yang patuh syariat ni, ialah biarlah dengan betul. Berkaitan tentang jelema, pada saya sebagai seorang pelakon fashion, kita boleh memilih untuk membuat rekaan yang muslimah ataupun sebaliknya. Saya mengetengahkan dan saya menggunakan kreativiti yang saya belajar dalam AFA ni untuk mengetengahkan fashion muslimah yang longgar tapi still cantik dan ikonik. InsyaAllah lagi ramai orang akan rasa confident untuk berfashion. Untuk tampil yakin dalam mengikuti evolusi fashion, kata kuncinya adalah sederhana. Kerana refleksi tabaruj dalam berpakaian adalah imej sederhana, sopan dalam komunikasi visual yang tidak keterlaluan. Konsep Munawwarah yang kenal diri sendirilah, kenal hukumlah, kenallah syariat. Then you judge for yourself. Where do you put a full stop? Sebab kita tak boleh kata, sebab tu saya tak kata saya tak dakwah. Bila saya pegangan ini, saya yang buat, saya yang pegang, saya yang menerangkan, maka itulah keluaran saya. Jadi dengan tak secara langsung dari segi soal menyebarkan syiar ni adalah penerimaan masing-masing. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa takwa. Itulah sebaik-baiknya. شهادة